Betul betul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis, Puan Fatin Liana ni. Seterusnya yang berusaha, Ustazah Nur Syahira ada ke? Tak ada ke? Okey, seterusnya Encik Muhammad Ashraf bin Zakaria, kaunselor daerah Kuala Pilah. Puan Aminah binti Ujang, ada nampak tu. Penolong kaunselor daerah Jempol, Puan Nur Azlina, pegawai agihan daerah Jelebu, barisan pegawai-pegawai, fasilitator dan juga urustia. Seterusnya adik-adik asnaf daerah Jelebu. Okey. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Insya-Allah. Baik. Pertama-tama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melafazkan, kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli ni'amin, di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, sama ada yang berbentuk fizikal, yakni kesihatan kita, ada makan, ada minum, ada rumah, ada tempat berteduh, ada kenderaan, dan banyak lagi nikmat fizikal yang kita tak boleh nak hitung. Apatah lagi nikmat spiritual, nikmat spiritual iaitu rohani kita. Orang Islam ni di samping dia dapat dunia ni, dia dapat juga satu lagi, iaitu rohani dia terisi. Dia tahu apa matlamat hidup dia, dia tahu apa tujuan hidup dia. Yang tu juga nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, iaitu nikmat iman dan juga Islam. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Baik, adik-adik sekalian, jadi hari ini kita nak berkongsi. Jadi sebelum daripada itu, saya nak ucap tahniah lah kepada pejabat MAINS, Majlis Agama Islam daerah Jelebu, dengan kerjasama daerah PPD Kuala Pilah, PPD Jempol juga. Jadi tahniah lah di atas penganjuran program yang begitu hebat ni. Maknanya kita gunakan dana yang kita ada itu dalam mencari kebaikan. Jadi boleh tak saya share screen? Share sekejap. Ada buat slide sekejap lah. Tadi ada buat sempat, tadi ada masa kita buat slide sikit. Okey, nampak? Okey. Jadi program kita hari ini yang dianjurkan ni bertajuk apa ni? Program Kemahiran Belajar dan juga Kerjaya. Okey. Jadi dalam program ni sebenarnya macam tak ada kaitannya kan. Tiba-tiba je masuk slot iaitu mudahnya solat. Mungkin adik-adik tertanya kan. Jadi mungkin ini satu mesej yang nak disampaikan oleh pihak penganjur, iaitu program kemahiran belajar dan kerjaya. Maknanya lepas belajar kita pun ada berkerjaya dan kita pun berjaya. Tetapi tidak berjaya kita kalau kita tidak bersolat. Tidak dikira berjaya seseorang itu kalau dia tidak bersolat. Sebab kata penyanyi nasyid, lagu Sepohon Gayu, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, kan? Jadi tak ada faedah pun kejayaan ataupun duit ataupun harta yang kita ada pada hari ini kalau kita tidak bersolat. Tuan-tuan ataupun adik-adik, orang-orang kaya ni, orang yang hidup senang kat dunia ni,
Agak-agak dia ni nak hidup lagi lama ke dia nak hidup sekejap je? Dia nak hidup umur pendek je. Tentulah dia nak hidup lama, betul lah. Dia nak hidup lama. Jadi kalau dengan lama tu dia ada harta, dia ada rumah yang banyak, dia ada duit yang banyak. Jadi dia mungkin boleh spend dengan harta yang banyak tu, dia boleh nikmati semua benda yang dia ada tu dengan lebih selesa. Maksudnya lebih dia boleh gunakanlah sebaiknya. Kalau dia hidup pendek, sekejap je dia dapat guna. Tapi tidak ada manfaat semua itu. Tidak ada manfaat kalau hidup yang dia nikmati, kekayaan yang dia ada itu tidak dilengkapi, tidak dimasukkan dengan solat. Jadi hari ini kita nak bagi tahu juga kepada semua, termasuklah diri saya. Saya ni pun sebenarnya bukan penceramah pun. Saya ni kawan lah kepada salah seorang ahli jawatankuasa ni kan. Sebab tu mungkin tak kenal siapa dia ni kan. Siapa dia ni? Jadi bila orang panggil suruh bagi talk ke, bagi ceramah ke sekitar pun, kita terpaksa terima kadang-kadang sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, dia sebut apa? Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain itu ada 6. Salah satu daripadanya apa dia? Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Wa idzastansahaka fansah lahu. Apabila engkau diminta untuk beri nasihat, diminta engkau bagi nasihat dan kau tahu kau bolehlah sikit-sikit kan, bukanlah boleh sangat pun. Fansah lahu, Nabi kata hendaklah engkau bagi nasihat. Jadi saya kat sini pun nak bagi nasihat je. Bukan untuk diri adik-adik sangat pun, sebenarnya untuk diri saya juga. Okey, jadi hari ini kita nak bincang tentang mudahnya solat. Tajuk kita adalah mudahnya solat. Okey, jadi kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, jadi sebelum daripada itu saya kenalkan diri saya. Nanti korang tak kenal pula kan siapa dah ni nak cakap pasal solat ni. Okey, nama saya Fahmi Mat Fisul. Asal Senawang. Seremban tu macam town sangat tadi pengurusi kenalkan. Saya orang Senawang, ni 9. Okey, tapi sebenarnya orang Senawang ni dia bukan orang pure ni 9 pun. Dia campur-campur orang duduk sini. Orang asal dia duduk Senawang ni marin. Orang ada kerja kilang kan. Jadi kilang banyak kat Senawang ni. Jadi macam-macam orang. Dia bukan orang Negeri Sembilan pun. Jadi dia punya cakap tu nampak sangat fake. Kalau Negeri Sembilan dia cuba cakap Negeri Sembilan tu nampak pun macam fake. Okay. So pendidikan saya dulu sekolah di Mata Muhammad Al-Usta Kedah. Lepas tu daripada form 1 sampai form 3. Lepas tu mak ayah nampak macam nakal warna dia ni, dogi dia ni kan, bawa balik Negeri Sembilan. Jadi sekolah lah dekat Mak Ahmadi Kemonceh daripada form 4 sampai tingkatan 6 atas. Okey. Kemudian saya pergi ke Universiti Al-Azhar, ambil STAM masa tingkatan 6 atas tu ambil STAM. Lepas tu pergilah ke Al-Azhar di Kahirah, Mesir, ambil degree dalam bahasa Arab, ijazah sarjana muda dalam bahasa Arab tahun 2011. Lepas tu ngajar di KUIM. Saya mengajar pensyarah sebagai pensyarah bahasa Arab di KUIM menggunakan degree tu. Lepas tu berapa lama dia orang dah start tak boleh dah kan, ngajar universiti, ngajar college ni kena ada master. Jadi saya pun ambil lah master, master di USIM dalam master bahasa Arab komunikasi. Okay, selain daripada itu saya juga ada buka tadika lah kan, di sekitar Senawang ni jugalah kan. Buka tadika bukanlah nak untung mana tau kan. Kadang-kadang kita nak asaskan satu asas foundation ataupun asas yang baik untuk anak-anak. Jadi kita buka tadika kita sendiri. Macam tu dah lebih kurang tujuannya. Okey. Habis. Kita nak terus pergi kepada solat tadi. Apa tajuk kita tadi? Mudahnya solat. Okey. Soalan nombor 1. Adakah solat itu membebankan kita? Beban ke kita mau solat ni? Solat ni nyusahkan kita ke? Okey. Jadi pertanyaan ini dijawab di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa ataupun seseorang illa kecuali wus'aha, kecuali dia tu mampu, kecuali kemampuannya. Okey. Jadi solat itu langsung tidak membebankan kita sebenarnya. Langsung tidak membebankan. Biasa average ataupun purata orang sembahyang satu kali waktu solat tu kita solat berapa minit kita solat. Kadang-kadang kita solat pajak je kan, 5 minit lah kan, 5 minit dan lebih, 5 minit dan ke atas lah. Siapa yang kurang daripada 5 minit tu masalah tu kan.
Jadi biasa kita solat 5 minit ataupun lebih lah, 5 minit lah. So kalau 5 waktu sehari, kita ada lebih kurang 25 minit. Tak sampai setengah jam pun. 5 waktu tu 25 minit. Jadi beban ke kita nak solat 5 waktu? Sebenarnya langsung tak beban langsung. Kadang-kadang kita tu nak bersiap jumpa orang 40 minit. Nak bersiap jumpa orang. Itu belum cerita lagi tengok cerita Korea ke, kan? Tengok apa yang baru ni, Squid Game ke apa. Jadi yang tu sehari kita habiskan untuk kita tengok. Jadi kita boleh fokus. Siap kalau dia sedih tu kita pun nangis lah, kan? Jadi betapa kita sebenarnya benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita langsung sebenarnya tidak membebankan langsung. Jadi solat nombor 1 menjawab persoalan tadi, adakah solat itu mudah? Adakah solat itu membebankan kita? Jawapannya langsung tidak membebankan kita. Tidak, langsung tidak membebankan kita. Okey, kita pindah. Tapi soalan yang kedua, adakah solat itu mudah? Mudah ke? Kita tengah tidur malam kan? Malam tidur, pagi-pagi tu sejuk. Kan? Betul orang mak kojut ke, ayah kojut ke, kan? Ataupun pasangan kita kojut, bangkit solat subuh. Mudah kan? Mudah kan nak solat? Sebenarnya berat, sebab Allah juga sebut di dalam Al-Quran, wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman ini, wahai orang beriman, mintalah tolong bisabri, dengan jalan sabar, iaitu dengan bersabar. Minta tolong Allah ni kalau kita ni bercerabih, ya kan? Kita marah-marah, apalah ni anak-anak, kita ada masalah, kita bercerabih, kan? Jadi itu tak minta tolong dengan Allah. Tapi kalau kita sabar, itu salah satu cara kita minta tolong dengan Allah. Sebab kita tahu, ada orang yang tahu. Kalau kita cerita segala masalah kita kat orang, cerita kat media sosial, cerita dengan kawan, cerita dengan jiran, semua kita cerita. Jadi tidak tercapailah maksud minta tolong dengan Allah dengan cara sabar. Okey, yang keduanya wassalah. Kita minta tolong dengan Allah itu wassalah dengan mendirikan salat, dengan bersolat. Okey. Lepas tu Allah bagi tahu wa innaha, dan sesungguhnya ia itu balik kepada salat, kerana salat itu lakabiratun, sangat-sangat besar ataupun sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk. Tapi tidak ikut ni. Saya punya slide mudah ya. Satu ayat tajuk, lepas tu ayat Quran yang tu ya slide saya. Tak ada nak tulis dah. Kan copy paste tu ya. Okey. Okey, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya ia berat, solat itu sebenarnya berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi tajuk kita tadi apa? Mudahnya solat. Sebenarnya solat itu tak beban, tapi juga tak mudah. Solat juga tidak mudah. Okay. Jadi yang mudah kepada siapa? Mudah adalah kepada ayat tadi lah. Ayat tadi kalau kita perasan, yang solat itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Jadi orang lain semua boleh solat ni, tapi orang yang mudah adalah orang yang khusyuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey. Lepas tu kita nak sambung tadi apa? Mudah. Jadi orang-orang yang mudah ni siapa? Orang-orang yang khusyuk. Khusyuk tu sebenarnya bila kita sebut khusyuk ni maksud sebenarnya adalah orang yang tunduk. Apabila dia takut kepada sesuatu tu, dia membuatkan dia jadi tunduk. Itu orang yang khusyuk. Khusyuk. Dia khusyuk tu sampai macam mana? Sampai dia punya urat-urat dalam badan ni ataupun anggota dalam badan dia ni tak dapat nak bergerak. Tak bergerak. Maksudnya maksudnya dia takut dalam keadaan dia tak bergerak dan dia tenang. Itu khusyuk. Khusyuk itu maksud dia orang yang takut, jadi dia tunduk dan dia tak bergerak banyak, dia tenang. Dia tenang. Itu maksudnya takut, bukanlah takut macam menggigil-gigil, taklah. Itu orang yang khusyuk. Okey. Lalu Allah cerita orang khusyuk tu macam mana. Ayat tadi sambung, ni ayat kedua, ayat sambungan daripada ayat yang sebelum ni. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Sambung ayat tu, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa yang khusyuk tadi? Allazina, mereka yazunnuna. Yazunnuna maksud dia orang yang
yakin. Zanna orang sekarang ni dia pakai perkataan zan ni, su'uzan, buruk sangka. Orang yang menyangka jadi salah. Bukan zan itu bukan sangka dalam ayat Quran. Zan dalam Quran maksudnya dia yakin, dia confident. Dia confident. Allazina, mereka-mereka orang yang khusyuk itu, mereka-mereka yang confident annahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka itu mulaqu rabbihim, yang akan bertemu, yang pasti bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka kepadanya, iaitu kepada Allah, raji'un, dia akan kembali. Jadi orang-orang yang khusyuk ni, macam mana nak dapat khusyuk tu? Yang pertama sekali kita kena tahu, kita boleh perasan daripada iman kita sendiri. Kita confident tak kita jumpa Tuhan kita ni esok? Esok ni agak-agak kita ni jumpa ke tidak Tuhan? Kau tak jumpa, kau mati habis jam tu je. Yang itulah membezakan orang yang khusyuk dan juga orang yang tidak khusyuk. Orang yang khusyuk dia pasti. Dia pasti. Macam mana kita pastinya kalau kita masuk sekolah kan? Kalau kita masuk sekolah, cikgu khabar ujung tahun ada exam. Kan? Jadi kita tu apabila kita dengar cikgu cakap ujung tahun ada exam, kita yakin tak? Kita yakin. Macam itulah kita yakin kita juga akan bertemu dengan Tuhan kita. Kita confident, kita jumpa. Kalau tak esok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, tahun depan. Kalau tak depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita pasti jumpa Tuhan kita. Jadi, dengan keyakinan yang macam ni, barulah dia terbinanya iman yang baik. Dan dengan iman yang baik itu, barulah terbinanya orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Orang yang, bila donganya arahan tu, kita terus dengar. Kita termasuk orang-orang yang khusyuk. Khusyuk. Okey. Boleh Jadi, orang yang mudah salatnya adalah orang yang imannya kuat. Imannya kuat. Dia tahu dia akan jumpa Tuhan dia. Yang kadang-kadang kita tu kita bila hidup ni kita rasa macam lama lagi nak hidup ni kan. Jadi kita carilah duit banyak-banyak. Kita tak bersungguh nak jumpa Tuhan kita kan. Kita sibuk dengan dunia kadang-kadang kan. Bagus. Orang Islam kena ada dunia. Kena ada kekayaan. Tetapi kekayaan dia bukan terletak di jiwanya ataupun di hatinya, bukan. Kekayaan hanyalah di tangannya. Okey. Now kita pindah. Okey. Now kita cerita sikit je pasal solat. Saya ni share tau. Saya bukanlah nak suruh korang nak cerita pasal teknikal solat tu, rukuk macam mana. Saya rasa semua orang dah tahu kan. Kita daripada tadika kita dah belajar solat kan. Semua kita dah belajar. Tapi hari ni saya hanya nak share kenapa kita kena solat. Kenapa? Itu je. Kita hanya menjawab persoalan kenapa kita kena solat. Okey, sebelum daripada itu kita poi apa maksud sebenarnya solat tu. Solat adalah maksudnya doa. Solat tu kalau kita dalam bahasa Arab, kita buka kamu dalam bahasa Arab, secara bahasa, dari segi bahasa, as-salah bermakna ad-doa. Solat itu membawa makna doa. Doa. Okey. Kalau maksud dia doa, kenapa Allah Ta'ala tak pakai perkataan berdoalah kamu, kan? Tapi Allah tak pakai berdoa, Allah pakai salat. Salat. Kenapa? Sebab salat itu selain daripada berdoa, kepada Allah Ta'ala, ia juga membawa makna connection. Salat datang daripada perkataan silah tu, silatun. Silatun maknanya connection. Kita kata silaturrahim kan, silaturrahim, hubungan rahim, silaturrahim. Okay. Silah means connection, hubungan. Jadi dengan mendirikan solat, di samping kita berdoa kepada Allah di dalam solat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami sembah, pada Engkau kami minta tolong ya Allah. Kan? Selain daripada kita minta kepada Allah dalam solat kita, ia sebenarnya adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita mau Allah Ta'ala ni, kita kadang-kadang telefon mak kita tu. Kalau kita ada mak ayah kan, kita duduk asrama ke, kita duduk jauh lah mak ayah kita, kita telefon tak dia. Adakah setiap kali telefon tu kita minta mak hantar duit? Kan? Yang tu tak bagus lah hubungan kita. Kita telefon tu sebab ada bondo baru kita telefon. Jadi tak kita berhubung dengan Tuhan melalui dengan salat tu sendiri. Salat.
Okey, itu maksud salat. Jadi kita boleh faham kenapa Allah Taala menggunakan as-salah, salat. Instead of Allah kata berdoalah kepada Allah, berdoalah tak. Walaupun salat itu maksud dia doa, tetapi dia menggunakan perkataan salat untuk menunjukkan itu adalah cara kita berhubung. Kita sentiasa, hari ni orang semua stay connected kan. Semua ada, mana pun mesti ada wifi. Jadi ada, masih hubungan tu tak terputus. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak mengekalkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Kita dirikan salat. Kita dirikan salat. Berapa kali sehari? 5 kali. 5 kali 5 minit, 25 minit. Tak beban. Okey. Benda yang kedua, benda yang seterusnya yang saya nak share adalah perkataan mendirikan salat. Dalam Al-Quran juga, Allah Ta'ala menggunakan wa yuqimunas salat. Dalam surah Al-Baqarah yang kita baca, ayat pertama kita baca Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Wa yuqimunas salah. Jadi bila Allah bagi tahu pasal salat ni, bila Allah perintahkan untuk salat, Allah akan guna perkataan wa yuqimuna. Mendirikan, dan mereka-mereka yang mendirikan salat. Okey, yang kedua ni, ini cerita tentang Luqmanul Hakim apabila dia berpesan kepada anak dia. Dia pesan kepada anak dia. Apa pesanan pertama dia? Selepas dia kata jangan mensyirikkan Allah. Pesanan yang seterusnya selepas jangan mensyirikkan Allah, pesanan dia kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi. Ya bunayya means anakku yang kusayangi. Aqimis salah, dirikan salat. Dirikan salat. Okay. Jadi perkataan yaqimuna, aqim ni semua datang daripada perkataan aqama. Aqama means mendirikan. Mendirikan salat. Kenapa mendirikan salat? Apa isyarat di situ? Ia memberi kita satu isyarat bahawa salat ini macam sesuatu yang kita, selain daripada kita bersolat tu kita berdiri. Berdiri. Salat ni kita berdiri, ia juga menunjukkan rehearsal kita. Solat ni rehearsal ataupun kita punya, apa dipanggil rehearsal ni? Latihan. Sebelum kita bertemu dengan Allah Ta'ala. So, kita bertemu dengan Allah, waktu tu kita dah tak boleh kontrol badan kita dah. Waktu tu kita tak boleh kontrol. Kita hanya buat apa yang Allah nak. Waktu tu mulut bercakap, benda yang kita tak nak cakap, jangan cakap, mulut kita bercakap. Tangan kita bagi tahu apa benda kita buat. Waktu tu kita tak boleh nak kontrol dah diri kita. Kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh waktu di sana nanti. Jadi solat ini macam rehearsal kita sebelum menuju hari akhirat esok. Kita dalam solat kita boleh bergerak sesuka hati ke? Apa nyamuk ni kau? Kita tak ada, kita tak boleh buat sesuka hati. Kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Macam ni solat, jadi kita akan buat macam ni solat. Rukuk macam ni kita rukuk. Jadi macam tu kita buat apa yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala minta. Okey, selain daripada mendirikan itu kita berdiri. Mendirikan juga menunjukkan bahawa solat itu sebenarnya sesuatu yang boleh jatuh. Kalau kita tak constant, kita tak berterusan mendirikan solat, solat kita akan runtuh. Solat kita boleh jatuh. Maknanya bukan semua orang yang sekali dah mendirikan solat, solat dia tu akan togak yang macam pokok kan. Pokok tu dia macam tu lah. Dia tak bergerak dah. Tak, solat bukan macam tu. Solat ni macam sesuatu yang kita dirikan, dan kalau kita terlopeh dia jatuh. Jadi salat adalah sesuatu yang boleh runtuh bila-bila masa. Sama ada seorang ustaz ke, tuan syekh ke, tuan guru ke, sehinggalah orang-orang yang biasa-biasa, yang tidak kuat agamanya ke, solat mereka baik, berdirinya solat mereka dan juga solat mereka boleh runtuh kalau mereka tidak menjaganya. Wa yuqimunas salah. Okey. Itu cerita tentang mendirikan salat. Now kita nak pindah tujuan kita solat. Kenapa nak kena solat? Apa hal nak solat ni? Kadang-kadang kita ni pandai solat, betul Kita pandai solat, tapi bila tanya kenapa kita solat, entahlah, saya pun tak tahu. Kan? Kadang-kadang macam tu. Kan? Takut masuk neraka lah, takut macam-macam lah kan. Tak tahulah orang duk pandang serong kat saya ni kalau saya tak solat kan, apa lah orang cakap. Kadang-kadang orang solat pun sebab macam tu kan.
Jadi tujuan yang kita nak kita nak jawab hari ini adalah kenapa kita bersolat. Okey. Sebenarnya kita bersolat ni tuan-tuan ataupun adik-adik, solat kita tu, Allah nak sangat ke solat kita tu? Allah tak mahu pun solat kita tu. Kan? Tapi dia suruh kita solat. Untuk siapa solat tu? Solat tu untuk diri kita sebenarnya. Kebaikan itu akan balik kepada diri kita. Dalam firman yang saya baca tadi, apa ni? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang itu kecuali wus'aha, kecuali kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia buat, dia akan dapat balik apa yang dia buat. Dia buat benda baik, dia akan dapat balik. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan dia akan dapat juga balasan maktasabat, apa yang salah yang dia buat. Dia benda baik dia buat, dia dapat. Apa yang benda salah dia, itu pun dia akan dapat. Jadi salat yang kita dirikan tu tidak menguntungkan Allah Ta'ala. Jadi kalau satu hari esok kita rasa, saya ni sodih, apa ni, hilang, contohnya macam hilang kojo, tiba-tiba kena buang, sodih hari tu kan. Lepas tu girlfriend pula minta clash, dah lah kita putus lah kan. Jadi kita down gitu kan, kita down betul tu. Tiba-tiba hari ni saya tak nak solat lah, biar Allah rugi kan. Allah tak rugi langsung. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sangat. Dia riwayatkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Tuhan. Maknanya ini hadis qudsi. Maknanya Nabi dia cakap apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia, tapi dalam lafaz dia. Tapi tak ada dalam Al-Quran ni. Apa yang Allah Ta'ala sebut tu ada dalam Al-Quran. Apa yang Allah bagi tahu kepada kita ada dalam Al-Quran. Tapi yang ni tak ada dalam Al-Quran. Dia dapat daripada apa yang Nabi riwayatkan. Nabi kata Allah Ta'ala yang bagi tahu. Yang tu nama hadis qudsi. Okey. Dalam hadis qudsi tu, Nabi SAW bagi tahu, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, ya ibadi. Dia kata, ya ibadi, tengok kat sini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang-orang yang terawal di kalangan kamu, orang-orang yang pertama, orang yang mula-mula dulu siapa? Daripada Nabi Adam lah, kan? Wa akhirakum, dan orang yang paling last di kalangan kamu ni. Siapa? Orang yang mati waktu kiamat sok. Kiamat sok dia last mati. Kalau daripada zaman Nabi Adam sampailah habis sok kiamat. Insakum wa jinnakum, di kalangan manusia dan juga di kalangan jin. Kalau manusia pun dah banyak dah, mungkin dah trilion dah kan. Masuk sekali dengan jin, apa ramai tu. Allah kata kalau semua ni sekali, kanu ala atqa qalbi rajulin, kalaulah semua sekali bertakwa seperti seorang lelaki yang paling bertakwa di kalangan kamu. Katakanlah yang paling bertakwa di kalangan kita semua ni, daripada dulu sampai sekarang, katakanlah Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad. Kalaulah semua ni manusia, jin, daripada awal sampai habis semua macam Nabi Muhammad, apa Allah bagi tahu? Ma zada zalika fi mulki syai'a. Tidak bertambah pun pada kerajaan aku ni sikit pun. Tak bertambah pun. Kalau semua macam Nabi Muhammad pun tak bertambah kerajaan Allah Azza wa Jalla. So Allah memang memiliki semua kerajaan. Dia bagi kita hidup untuk kita buat pilihan. Dia bukan buat kita untuk kita sembah dia dan dia akan dapat untung daripada kita beribadah kepada dia, kita zikir kepada dia. Dia tak untung apa pun. Dia buat semua tu untuk kebaikan diri kita. Untuk kebaikan diri kita balik. Okey. Lepas tu sambung lagi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalaulah orang yang terawal di kalangan kamu dan orang yang terakhir di kalangan kamu, manusia kamu, jin kamu, kesemua mereka itu di atas sejahat-jahat jiwa, sejahat-jahat ataupun macam seorang lelaki di kalangan kamu. Kalau katakanlah daripada awal sampai habis semua macam Firaun. Semua macam Firaun. Kan? Memang jahat betul lah.
ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Tidak berkurang pun yang demikian itu daripada kerajaan aku sedikit pun. Sedikit pun tak rugi Allah Taala. Jadi solat ataupun apa-apa ibadah, terutamanya solatlah. Kepala segala ibadat adalah solat. Kalau solat itu pun kita tak buat kan, tak rugi Allah Ta'ala. Solat tu untuk siapa? Jadi setiap kali kita berdiri, kita kena fikir ni, kenapa kita nak kena solat? Solat tu bukan untuk Allah Ta'ala, tak. Solat itu adalah untuk diri kita sendiri. Okey, sambung. Sampai tidak ni? Okey, kita habis pukul 3 ke? Betul ke? Apa ni pengurusi? Betul tak? Okey. Okay. Okey. Alright, insya-Allah. Baik, terima kasih Cik Ashraf. Baik, kita sambung apa ni? Okey, seterusnya apakah ciri-ciri solat orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman solatnya adalah pada waktunya. Solat orang Islam adalah pada waktunya, iaitu dalam waktulah. Mauquta. Selain boleh kita faham awal waktu, tapi di dalam waktunya lah. Kalau misalnya Zuhur pukul 1, 1:05 minit, macam tu lah kan. Habis kau apa? Ompek suku kau. Jadi dalam waktu. Orang yang beriman itu solat di dalam waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina, ke atas orang-orang yang beriman itu kitabam mauquta. Kewajipan yang ditetapkan waktu-waktunya. Kita solat di dalam waktu. Apatah lagi kalau kita solat di awal waktu. Kenapa kita nak solat di awal waktu? Sebenarnya sebab kita nak berjamaah. Yang tu lebih lah. Yang tu lebih. Okay, tapi kita tak cakap pasal jamaah lah sekarang ni. Kan? Solat dalam waktu. Orang yang beriman solat di dalam waktunya. Okey. Okey. Solat itu adalah asas ataupun tiang. Sabda Nabi, Ra'sul amril Islam. Kepala segala urusan adalah Islam, wa amuduhu salah, dan juga tiangnya ataupun tonggaknya adalah salat. Okey, jadi Nabi nak beritahu apa? Salat adalah tiang. Ayat yang sebelum ni tadi bagi tahu orang Islam itu bersolat pada waktunya, Jadi orang Islam ni sebenarnya hari dia bukan disusun dengan jadual dia ataupun jadual orang tentukan kat dia. Tak. Orang Islam jadual dia adalah sekitar waktu salat. Sekitar waktu salat. Jadi apabila dia kata saya nak makan. Saya akan lunch, contohnya lunch. Lunch itu bukan berdasarkan lunch waktu pejabat pukul 1 sampai pukul 2, tak. Lunch orang beriman ataupun orang Islam itu, lunch dia adalah dia akan berdasarkan waktu salat. Kalau dia kata aku akan salat dulu, lepas salat lunch. Jangan kita lunch masuk 1:05 minit kan. Jadi kita start lunch pukul 1 saja ya lebih sampai nak habis pejabat kan baru solat. Tak. Kita lunch, kita susun lunch kita, makan tengah hari kita tu berdasarkan sekitar waktu solat. Itu orang Islam. Jadi apa sahaja yang kita susun dalam dunia ni, ataupun apa-apa urusan kita seharian kita, errands kita, nak beli barang, nak pergi Giant, nak pergi apa ada dekat Jalabu, tak tahu. Kat Pilah ada Giant kan, nak pergi Giant ke, nak pergi Concept ke, kita susun semuanya di sekitar waktu solat lepas asar. Lepas maghrib kita jumpa, lepas isyak. Itu jadi solat kita itu asasnya. Orang Islam itu menyusun hidupnya di sekitar solat. Kadang-kadang ada orang dia tak biasa kan, sebab dia tak biasa solat. Jadi dia tak biasa. Akan waktu lunch kita jumpa. Kita pun tak tahu lunch kau apa kan. Lunch kita tak susun macam tu. Orang Islam itu susun sekitar waktu solat. Jadi kita biasakan. Bila kita biasa solat on time, solat on time, jadi kita akan cuba susun berdasarkan waktu solat kita. Okey, seterusnya saya nak beritahu juga tidak bersolat itu sebenarnya adalah jenayah. Jenayah sebenarnya. Sebab tu ada negara-negara Islam ni nak hukum tapi untuk Malaysia ni tak sesuai lah. Ataupun kita sebenarnya, tapi saya nak beritahu
tak solat itu jenayah, tapi perlu ke dihukum? Maksudnya disobat ke? Sebenarnya tak payah. Kan? Kecuali kalau dia berterang-terangan, aku tak nak solat. Contohnya kan, aku tak nak solat ni. Barulah kita hukum orang macam ni. Sebab dia terang-terang lawan agama. Tapi kalau dia tak bersolat, kan? Dia tak solat, kita tak payah hukum. Kita tak payah hukum pun. Okey. Tapi orang yang biasa-biasa ni juga, maknanya kalau dia tak bersolat, dia kena tahu perbuatan itu sebenarnya adalah jenayah. Jenayah. Okey. Kita tengok dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Muddassir ni. Kita tengok cerita dia apa. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu ataupun setiap diri itu terhadap apa yang dia lakukan rahinah. Rahinah maknanya gadaiannya. Maknanya kita ni kalau kat dunia ni, kita nak gadaikan sesuatu, nak dapatkan sesuatu. Yang kita gadaikan rumah kita nak dapat duit. Tapi di akhirat esok, apa yang kita nak gadaikan? Nak dapat benda ni. Kan? Kita gadai, so kita dapat something. Kita gadaikan amalan kita. Apa amalan yang kita bawa? Tak ada apa bawa kan? Jadi dapatlah benda yang tak ada apa tadi. Masuklah perlahan dalam neraka contoh. Tak ada amalan apa. Semayang tidak, sedekah tidak, apa tidak kan. Asalnya solat Kalau sedekah banyak pun tak solat, tak ada guna Tak ada guna. Solat tidak, sedekah tidak, buat baik tidak, cakap baik dengan mak ayah tidak. Semua tidak kan. Jadi memang tak ada apalah. Perlahanlah dia turun ke dalam neraka. Okey. Illa ashabal yamin kecuali ashab means gang geng-geng al-yamin yang belah kanan. Kawan-kawan ataupun puak-puak yang sebelah kanan. Yakni orang-orang yang dapat kitab di sebelah kanan. Jadi orang-orang yang berjaya lah. Siapa yang dapat kitab sebelah kanan tu, dia orang-orang yang berjaya. Ashab al-yamin. Kecuali geng-geng yang belah kanan ni. Allah Ta'ala kata, setiap orang itu, apa yang dia buat, itulah gadaiannya. Kecuali orang-orang yang sebelah kanan ni. Orang yang beruntung ni. Fi jannatin yatasaalun. Orang-orang yang dapat kitab belah kanan ni, dapat dia punya amalan belah kanan ni, dalam syurga-syurga mereka semua itu dalam syurga. Syurga ni bukan satu Syurga itu luas syurga itu sangat luas. Arduhas samawati wal ard. Dia punya luas tu langit dan bumi Okey. Langit pun kita tak tahu kan besar mana. Jadi itu syurga, itu bau syurga jannah. Dan syurga itu ada peringkat-peringkat dia pula, jannat. Jadi orang-orang yang beruntung ni tadi, orang-orang yang baik ni tadi, mereka di dalam jannat, dalam syurga-syurga. Jannat ni banyak, plural. Yatasaalun, saling bertanya-tanya kan. Mereka ni dalam syurga hidup aman, tetapi suka tanya soalan. Yatasaalun, saling bertanya. Anil mujrimin, dia tanya tentang apa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang mujrimin, penjenayah. Mujrim means penjenayah. Penjenayah-penjenayah ni, mereka tanya, mana yang buat jenayah ni, apa cerita macam itulah lebih kurang apa perbualan mereka Okey. Lalu apabila diberi mereka itu peluang untuk bertanya kepada orang-orang yang penjenayah ni tadi, mereka pun tanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuatkan kau masuk ke dalam saqar? Apa yang menyebabkan kau ni masuk dalam saqar? Saqar adalah salah satu neraka saqar. Okey, apa yang menyebabkan kau masuk dalam saqar ni? Okey, apa kata penjenayah tadi? Qalu lam naku minal musallin. Mereka cakap, kami dahulu lam naku, kami tidak mendirikan, kami bukanlah orang yang mendirikan salat. Kami bukanlah orang yang bersolat. Yang lain-lainnya, walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Kami tenggelam, kami dustakan hari pembalasan. Tapi salah satu jenayah yang dia buat adalah mereka itu tidak bersalat. Tidak bersalat itu adalah jenayah yang awak buat untuk diri awak. Kalau awak tak salat, maknanya awak buat satu jenayah. Saja kan, tak yalah, hari ni tak nak salat, minggu depan saya salat kan. Okey, tak nak salat, tapi awak kena tahu itu awak buat satu jenayah yang awak esok akan didakwa di hari akhirat dan menyebabkan kesalahan itu boleh menyebabkan masuk ke dalam saqar. Masuk dalam saqar. Okey, saya minggu ni nak salat. Minggu ni lepas ni tahun depan pula. Jadi jenayah.
Jadi berhati-hati kita dengan solat. Solat bukanlah benda yang macam kita suka-suka hati kita, tak. Okey, next. Okey, juga solat Solat adalah perkara pertama yang dihitung pada hari akhirat esok, adalah perkara pertama dihitung. Okey, jadi kita ni konon-konon baik, banyak tolong orang ko, banyak beli barang untuk mak ayah ko, tolong adik-beradik ko, sedekah kat orang-orang yang homeless ni ko kan. Nampak orang-orang tak makan ni kita beri makan. Tapi kita tak solat. Okey. Untung ko rugi kita sok. Untung ko rugi kita sok. Nabi SAW sebut dalam hadis dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Nabi SAW sebut sesungguhnya inna awwala ma yuhasabu bihil abd, sesungguhnya perkara pertama yang dihitung seseorang hamba itu pada hari kiamat. Dia esok bila kita masuk kubur, kita nak dihitung kita akan ditimbang, kita akan beratur dan kita akan timbang di mizan. Perkara pertama sekali soalan dia apa? Min amalihi yaumil qiyamah, min amalihi, dari tentang amalan dia. Sebab kita bawa ke akhirat ni tak ada bawa apa, ingat kita tak ada bawa kereta kita, ke rumah kita, ke geran tanah, tak ada. Kita apa yang kita bawa? Kita bawa amalan kita. Dalam banyak-banyak amalan tu, apa nombor satu yang dia tanya? Solat. Solat kita ditanya. Dia macam soalan, senanglah soalan ni macam satu soalan. Kalau interview tu kan, kita tanya satu soalan je kat dia. Kita nak ambil orang bekerja kan, tanya satu soalan je. Boleh tak datang pukul 8 pagi? Contoh, saya pukul 10 lah. Dia nak pukul 10. Dia gagal daripada awal lagi. Tak payah dah tanya kau dapat degree mana, kau dapat lulusan mana, kau dapat PhD kau. Tak payah dah. Pukul 8 pagi tak datang, kau nak ambil kau dia kerja. Tak nak. Kan? Macam itulah lebih kurang solat. Solat tak lulus. Kan? Jadi apa Nabi kata? Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau solat dia baik, maka dia pasti berjaya, wa anjah, dan dia lulus. Dia pasti berjaya dan dia dah lulus. Solat dia okey, yang lain-lain ni pejam-pejam mata je. Okey, solat dia okey, yang lain-lain ni kurang kat sini sikit, lebih kat sini sikit. Okey. Tapi kalau soalan pertama ya, solat wa in fasadat, tapi kalau rusak, fasadat tu rusak, faqad khaba, sesungguhnya dia telah gagal, wa khasira, dan dia dah rugi lah. Daripada awal lagi dia dah gagal dan dia rugi. Okey. Alright. Okey, kadang-kadang ada juga persoalan saya ni baik, saya adalah rakyat yang baik, kan? Saya bayar cukai, saya ikut perintah PKP tak rentas daerah, PKP hari itu pun tak rentas negeri. Saya baik, jadi cukuplah baik tu, kan? Saya tolong orang, tak payahlah solat, kan? Jadi sebagai seorang rakyat, ya, anda baik. Sebagai seorang rakyat, anda seorang yang baik. Tetapi sebagai seorang Muslim, anda tidak baik langsung. Sebab anda tidak bersalat. Nabi SAW sebut, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Di antara seorang lelaki itu dan juga di antara syirik dan kufurnya. Maknanya seorang lelaki itu di antara dia ini syirik atau kufur, dan juga seorang lelaki, beza mereka di antara syirik dan juga kufur ialah tarkas salah, itu meninggalkan salat. Tak nak solat. I don't care. Jadi sebagai rakyat awak baik, tapi sebagai orang Muslim anda tidak baik. Okey, next. Nak habis kot. Apa tajuk ini? Stay feeling guilt, don't ever justify. Okey, kadang-kadang tuan-tuan kadang-kadang kita ni manusia, kan, kadang-kadang kita mungkin juga akan tertinggal solat, kan. Tapi jangan sekali-kali kita justify perbuatan kita tu. Justify tu maksud dia apa? Kita alah bukil lah, tak ada apa lah, orang lain pun macam tu. Itu justify. Kita cuba bagi alasan, kita cuba bagi justifikasi kepada perbuatan kita. Kalau kita tak solat, kita kadang-kadang kalau kita orang yang solat, kita tak solat, kita akan rasa bersalah. Kekalkan rasa bersalah itu. Dan jangan sekali-kali justify. Allah nak tahu, nak ambil tahu nak kau pasal solat. Bilion manusia solat, ramai orang solat kat masjid, ramai orang pergi surau tu. Takkanlah solat saya ni dia nak ambil tahu nak tu. Yang tu justify. Jangan.
Tuan-tuan jangan, solat ni sebab tu macam saya kata daripada awal tadi, solat ini adalah sesuatu yang didirikan. Kalau kita tak boleh nak dirikan, kalau kita bukanlah tak boleh nak, kalau kita kadang-kadang terlopeh pandang, kita cuai sikit, hari tu tidur lambik sikit, kita akan runtuhkan dia. Okey. Jadi kadang-kadang mungkin kita tersilap, solat itu runtuh sebab kecuaian kita, tetapi jangan sekali-kali rasa nak bagi justify. Jangan. Sebab kita kena tahu, orang yang rasa bersalah Allah ampunkan, tapi orang yang justify kesalahan dia, tak ada apalah kan, sikit je lah salat sekali yo takkan nak kira kan, contoh yang tu Allah tak ampunkan. Sebab dalam cerita awal-awal kejadian dulu, walaqad khalaqnakum, tengok, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama. Okay. Allah cerita, kami menciptakan kau, kami bentuk engkau, kemudian kami kata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujudlah. Allah kata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu. Lalu mereka semua sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Iblis dia tak nak sujud. Lam yakun minas sajidin. Dia tak mau di kalangan orang-orang yang sujud. Dia tak mau jadi orang yang di kalangan sujud ni. Lalu ditanya, qala ma mana'aka alla tusjud. Lalu ditanya kepada dia, apa yang membuatkan engkau menghalang engkau daripada bersujud? Iz amartuka, ketika mana aku suruh engkau. Allah suruh iblis untuk sujud, dia tak nak. Allah tanya, apa yang menghalang engkau? Qala ana khairun minhu. Aku tak nak sujud sebab aku lebih baik daripada dia. Okey. Kalau dia kata itu, ya Allah, kalau dia kata, ya Allah, sorry, aku minta maaf, aku tak sujud. Mungkin Allah ampunkan, tapi tak, dia bagi alasan. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin. Engkau cipta aku daripada api, dan engkau cipta dia daripada tanah. Dia cuba justify. Okey, jangan sekali-kali kita jadi macam iblis. Cuba justify. Mula-mula tak semayang, mula-mula tinggal semayang. Rasa bersalah sikit. Lepas tu lama-lama tinggal, kita nak start, takkan Allah tak kisahlah. Kita cuba justify. Yang ni juga benda yang bahaya di dalam kehidupan kita. Justify tidak, jangan justify. Okey, ini last quote. Jadilah orang yang bijak. Jadilah orang yang bijak. Pesanan saya kepada diri saya juga dan juga kepada semua adik-adik yang ada dalam ni. Jadilah orang yang bijak. Orang yang bijak ni dia bukan fikir 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Itu saja. Orang tak bijak kan. Apa 30 tahun? Itu tak cukup bijak lah walaupun bijak. Orang yang bijak ni memang sentiasa nampak 3-4 langkah ke depan. 20 tahun, 30 tahun. Tetapi kita ni, orang Islam ni, Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang bijak sebenarnya, sebab kita nampak bukan 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Bukan. Kita nampak 1000 tahun ke depan. Kita di mana? Kita di mana? 1000 tahun masa depan. Kita masih di dunia ke? Tak. Kita di akhirat. Lalu, Nabi SAW pesan kepada kita, Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang bijak itu siapa yang muhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk apa yang setelah dia mati esok. Wal ajizu, dan orang yang lemah itu man atba'a nafsahu. Sesiapa yang mengikut